Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani malam ini kembali bercerita mengenai politik. Apa khabar mereka yang bakal mengundi di Semenanjung, di selatan Semenanjung Tanah Air di negeri Johor. Tarikhnya kita belum ketahui lagi kerana SPR hanya akan bermesyuarat untuk menentukan tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri Johor ini pada Rabu depan, 9 Februari. Tapi angka-angka yang berkaitan dengan jumlah pengundi, trend yang mungkin bakal berlaku sering kami bincangkan di seluruh platform Astro Awani. Apa tarikan untuk pengundi menunaikan tanggungjawab mereka? Adakah kegairahan orang-orang politik bermain politik akan menjadi satu suntikan untuk mereka keluar ataupun mereka menidakkan ataupun mengendahkan pilihan raya kali ini? Profesor Wong Ching Huat merupakan saintis politik bersama dengan kami dalam Agenda Awani malam ini. Prof, terima kasih kerana bersama kami dalam Agenda Awani. Kalau kita lihat kepada peratusan dan jumlah pengundi yang bakal mengundi pada PRN Negeri Johor, satu jumlah yang besar. Di mana kalau kita lihat persoalannya ialah bukan sahaja nombor 2.576 juta itu, tetapi adakah mereka akan keluar mengundi pada PRN kali ini dengan mengambil kira sebab PRN ataupun Dewan Undangan Negeri Johor ini dibubarkan dan juga rentetan daripada apa yang kita alami dalam masa 3 tahun ini. Sibuk main politik. Adakah pengundi mahu menunaikan tanggungjawab mereka, Prof? Terima kasih Saudara Zul kerana menjemput saya. Dan bila kita membincangkan pertambahan hampir 760,000 pengundi di Johor, kita harus bahagikannya kepada dua bahagian. Lebih kurang 20 sampai 25% itu adalah pengundi di antara 18 sampai 20 tahun. Maksudnya ini adalah golongan yang lebih muda. Dan ciri-ciri mereka itu mungkin tak terlalu beza dengan rakan-rakan yang 21 dan mungkin 23-4 tu. Yang kumpulan yang lebih besar sebenarnya adalah pengundi yang diberikan hak mengundi tanpa perlu mendaftarkan diri mereka. Apakah ciri kumpulan ini? Ialah mereka sebenarnya, kalau daripada dulu sampai sekarang, mereka tidak berminat untuk terpanggil untuk mendaftarkan dirinya. Maksud mereka kurang prihatin tentang politik. Dan kalau dulu, dia perlukan 3 bulan untuk berminat supaya berdaftar sempat masa. Sekarang, hak itu telah diberikan tanpa usahanya sendiri. Maksudnya, dia boleh pada minit-minit terakhir terpanggil untuk mengundi. Dan kalau ini berlaku, maksudnya, lebih kebarangkalian besar adalah mereka terpanggil kerana marah daripada kerana mereka puas hati. Jadi apa yang kita boleh jangka adalah kumpulan AVI ini dalam keadaan biasa mungkin mereka tidak akan banyak mengundi. Jadi kadar pengundian itu akan jatuh. Jadi andaikan kita kata yang daripada jumlah semua 760,000 pengundi baru itu, separuh yang akan mengundi saja, kadar mengundi itu akan menjatuh daripada 84% dalam 2018 kepada sekitar 74%. Kalau dia jatuh lagi sampai 30% yang pengundi baru ini, kadar mengundi akan tinggal 68%. Ini adalah berdasar berandaikan bahawa pengundi yang lama itu tetap keluar mengundi. Dan angka itu lebih kurang angka seperti di PRN Melaka dan juga di pilihan raya negeri Sarawak. Benar, Prof? Kalau kita lihat PRN Melaka dan Sarawak itu sebenarnya lebih rendah. Dan Sarawak memangnya asalnya rendah kerana banyak pengundi Sarawak terpaksa balik untuk mengundi. Jadi kita akan menghadapi satu keadaan saya rasa yang secara realistiknya adalah kadar pengundi di Johor tidak akan melebihi 70%. Kebarangkaliannya lebih rendah sedikit kerana pengundi yang asal juga mungkin ramai yang malas nak keluar mengundi. Dan kalau kadar mengundi itu rendah, maksudnya dia lebih menguntungkan parti yang memerintah ataupun wakil rakyat yang sedia ada. Kalau kadar mengundi tinggi dengan adanya
pengundi pendaftaran automatik AVR voters. Ini bermaksud ramai akan keluar dan seperti yang saya tadi kata, mereka mungkin lebih terpanggil untuk mengundi kerana kemarahan, kerana kehampaan. Jadi mereka akan keluar menghukum parti yang memerintah ataupun wakil rakyat yang sedia ada. Prof, di mana kita meletakkan daya tarikannya? Kerana kalau Prof mengatakan tadi AVR itu akan keluar mengundi hanya apabila didorong oleh sentimen kemarahan dan itu sudah pasti memerlukan satu pencetus ataupun satu pelincirnya daripada parti-parti politik memainkan manifesto, memainkan isu dan juga memainkan strategi daripada himpunan mereka yang bakal bertanding. Tetapi kalau di belah satu lagi yang mengharapkan angka keluar mengundi itu tidak ramai, mungkin ianya bersandarkan kepada status quo. Daripada sini mungkin kita dapat fahami bagaimanakah perjalanan kempen di pilihan raya negeri Johor kali ini. Ya, daripada segi itu, yang penting adalah kalau kita nak pilihan raya ini bermakna, SOP kita kena dapat menjaga keselamatan rakyat, kesihatan rakyat tanpa menjejaskan persaingan. Maksudnya kalau kita sekat untuk berkempen, tetapi kita tidak menawarkan alternatifnya secara digital, maksudnya TV, radio dan sebagainya, maka ramai rakyat akan rasa apa maksudnya keluar mengundi. Jadi kadar mengundi itu mungkin menjatuh sampai peratusan lebih kurang 60%. Kerana tadi yang saya katakan 74% adalah jangkakan pengundi asal kekal. Tapi kalau mereka jatuh juga, maka mereka akan jatuh di bawah mungkin sampai di lingkungan sekitar 60%. Dan itu bukan satu perkara yang baik kerana kalau kadar mengundi itu rendah dan kemudian kita ada persaingan pelbagai penjuru, maksudnya parti yang menang mungkin mendapat peratusan undi daripada pengundi yang rendah saja. Bukan saja mereka yang keluar mengundi, tetapi daripada semua pengundi yang layak. Maka ia akan menimbulkan soalan keabsahan apabila kerajaan baru perlu membuat keputusan yang penting. Prof, mungkin ada ciri khas pengundi-pengundi di PRN Johor kali ini. Kerana setiap negeri tidak boleh dipukul rata sama. Walaupun bersempadan dengan Melaka, di Johor itu sendiri lokalitinya cukup berbeza. Cita rasa dan pemikiran orang di Muar, Batu Pahat tidak akan sama dengan apa yang berlaku di Mersing. Malah di Johor Bahru sendiri, di Plentong takkan sama dengan Majidi, apatah lagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan baru seperti di kawasan Iskandar contohnya. Justru ianya lebih complicated ataupun lebih rumit untuk kita fahami. Mungkin Prof ada sikit cerapan Prof bagaimana kita memahami. Mungkin data itu berdasarkan pemerhatian 2018. Tetapi dinamik hari ini juga mungkin perlu diteliti juga Prof. Mungkin dapat dikongsikan sikit sebanyak. Ya, saya rasa mungkin kita boleh lihat pada dua segi. Satu adalah segi politik parti. Maksudnya kalau kita lihat kembali dahulu, bagaimana pengundi yang ada identifikasi ataupun loyalty, kesetiaan kepada parti itu, sama ada mereka masih ingin memberikan undi yang sama. Dalam kes UMNO dan Bersatu, sama ada pengundi Bersatu itu akan kembali kepada UMNO. Dan daripada yang lain, kalau yang dahulu MCA kemudian menyokong DAP dan PKR, apakah mereka akan kembali? Itu satu soalan yang besar dan dan dia mungkin berbeza memandangkan berdasarkan prestasi wakil rakyat tempatan. Maksudnya kalau seorang wakil rakyat itu tak kira parti apa, dia berkhidmat dengan baik, dia dapat membantu pengundi dengan baik, sama ada di kawasan ataupun di Dewan Undangan Rakyat ataupun dalam pengendalian isunya dengan agensi-agensi kerajaan, maka dia mungkin mendapat sokongan yang tinggi. Tetapi kalau yang kurang berprestasi ataupun calon baru, mereka mungkin tidak dapat meraih sokongan sebegitu tinggi. Yang kedua adalah soalan tentang polisi dasar dan masa depan. Dan ini kita boleh lihat daripada segi kedudukan Johor. Johor amat bergantung kepada perdagangan
antarabangsa, pelancongan, pelaburan dan sebagainya, terutamanya dengan hubungan dengan Singapura. Jadi dia banyak dipengaruhi oleh wabak COVID-19. Dari sini, rakyat akan tanya, apa berlaku kalau wabak ini berluasa? Apakah cara keluar? Kerana ada kesan yang pendek, dan kesan yang pendek termasuk juga akan yang bertanya-tanya, mengapa perlukah kita mempunyai PRS sekarang? Kerana kerajaan bukannya yang akan jatuh. Tapi yang lebih besar adalah, selagi wabak ini melanda kita, apakah rancangan kerajaan untuk membawa negeri keluar daripada cabaran ini? Dan apa yang lebih besar adalah perubahan cuaca. Yang dahulu kita fikirkan ini adalah isu sejagat. Yang berlaku di Glasgow, orang berbincang pasal climate change. Ini tak kena dengan kita. Tapi hari ini kita lihat banjir, air bah berlaku di mana-mana. Dan bukan saja ini. Dalam minggu yang lepas kita ada di Shah Alam, di Ipoh, ada taufan yang merobohkan rumah dan sebagainya, ada tanah runtuh. Jadi kesan pencerobohan ataupun pembinasaan alam sekitar ini sekarang datang menghantui kita. Dan saya rasa rakyat akan tanya, apakah penyelesaiannya? Kita tak boleh apabila sesuatu itu berlaku kita katakan ini takdir, ini act of God. Rakyat akan mengharapkan penyelesaian daripada bukan saja kerajaan persekutuan tetapi juga kerajaan negeri. Prof, menarik apabila Prof kata pasal perubahan iklim. Ini perkara yang kita rasa, tak seksi lah. Orang akan cerita pasal bantuan kerajaan lepas banjir. Orang akan cerita bagaimana apa yang mereka dapat selepas COVID-19. Bagaimana dengan di Johor sendiri? Kerana kalau kita sorot daripada tahun 2018 hingga kini, masyarakat di Johor atau rakyat di Johor mungkin terkesan dengan beberapa insiden. Insiden pencemaran Sungai Kim Kim. Firdaus Azil, rakan kami di Johor juga menemubual beberapa orang petani yang berceritakan mengenai hasil mereka berkurangan dan kos terpaksa meningkat kerana cuaca yang tidak menentu. Satu, perlukan inovasi yang luar biasa supaya stroberi dapat ditanam, walaupun ini satu inovasi yang hebat, dapat ditanam dalam suhu yang panas. Nelayan-nelayan yang berada di Teluk Danga, mereka ada masalah sejak 10 tahun dahulu. Begitu juga dengan beberapa lokasi-lokasi lain yang terimpit kerana pembangunan yang tidak lestari. Kenapa ahli politik yang menawarkan diri untuk bertanding perlu menjadikan isu ini isu utama? Kerana akhirnya rakyat faham, mungkin mereka tidak cerita pasal perubahan iklim tetapi mata pencarian mereka terjejas. Kenapa di Johor masalah ini perlu dilihat secara serius dan sebenarnya dominan di kalangan rakyat? Kerana perubahan yang sekarang datang kepada kita ini, dia tidak datang selangkah demi selangkah, dia datang secara mendadak. Macam tsunami. Bila dia melanda kita, tak kira itu wabak, tak kira itu banjir, dia berlaku dan menjejaskan pencarian kita dan dengan implikasi yang berpanjangan. Jadi bila kita lihat wabak, bukan saja pasal kehidupan, kesihatan nyawa rakyat, tetapi juga kejutan kepada penawaran, supply chain. Jadi dan kesannya kepada ekonomi lebih besar. Dan di belakang itu ada isu yang kita belum bincang lagi. Revolusi industri yang keempat yang akan menghapuskan banyak kerja. Jadi apa yang kita menghadapi sekarang adalah kita perlukan parti-parti yang menawarkan penyelesaian. Dan bukan saja menuding jari kepada parti lain, kata puak itu jahat, puak itu rasuah, puak itu kafir, puak itu apa, puak itu ini. Tak cukup. Rakyat nak mencari penyelesaian. Dan apa yang menarik adalah dalam 2 tahun yang lepas, kita dapat melihat bahawa dua kerajaan telah dilihat sebagai gagal dalam menghadapi cabaran yang tidak dijangka. Pertama, kerajaan Muhyiddin gagal menangani wabak selepas September 2020. Yang kedua adalah kerajaan Ismail Sabri gagal menangani banjir besar. Tetapi pada masa yang sama, kita tak lihat orang kata pembangkang kita berjaya. Dan kita tak dengar orang kata ada kerajaan negeri yang berjaya.
Mungkin ada tu, mungkin Sarawak saja. Kita tak nampak orang kata yang lain. Jadi saya rasa apa yang terpanggil sekarang, kita dengar banyak tentang jajaran baru, politik dan sebagainya, tapi rakyat akan tanya, apa yang penting pada kita? Anak muda akan tanya, bagaimana kita menjana pertumbuhan ekonomi supaya anak muda tidak keluar menjadi GrabFood punya rider. Mereka perlu pekerjaan yang lebih baik. Mereka perlukan rumah yang boleh diberi. Dan ini satu masalah yang ada implikasi ataupun kewujudan secara global. Tetapi di Malaysia, di manakah parti yang menawarkan penyelesaian? Misalnya perubahan iklim. Prof, kalau di Johor itu saya ada beberapa perakan yang hanya berjumpa dengan keluarga mereka selepas 2 tahun kerana bekerja di Singapura. Mereka pulang bulan lepas. Dan mereka mungkin tak ada alasan untuk pulang mengundi kerana kekangan sempadan itu ditutup. Ini masalah yang bertindih antara SOP keselamatan kerana COVID, masalah ekonomi dan juga apa yang melibatkan hubungan di antara kedua negara dan juga hubungan keluarga. Justru untuk pilihan raya negeri kali ini, golongan-golongan seperti ini tidak menjadikan partisipasi dalam pilihan raya sebagai satu keutamaan. Malah ahli politik pun belum bercerita pasal untuk mewajarkan mereka dan memudahkan mereka untuk menjalankan tanggungjawab. Bagaimana pada pandangan Prof menghubungkan ataupun menyelesaikan permasalahan seperti ini kerana jumlah mereka yang bekerja di Singapura, di luar Johor itu besar. Dan mereka inilah yang terhambat dengan isu-isu mengenai gaji, isu-isu mengenai kualiti hidup berkeluarga dan juga mereka yang ada ekspektasi dan juga worldview yang berbeza. Pada pandangan Prof, adakah kita patut ataupun adakah SPR atau parti-parti politik perlu membiarkan sahaja mereka ataupun perlu ada satu SOP yang jelas untuk undi pos dan sebagainya? Ini soalan yang sangat bagus. Sebenarnya SPR menawarkan peluang untuk warga Malaysia, warga anak negeri Johor di Singapura untuk berdaftar dan mengundi secara pos. Jadi itu bukan masalah besar. Tetapi untuk anak-anak negeri Johor yang merantau di negeri lain di Semenanjung atau di Sabah, di Sarawak, mereka tidak diberi kemudahan ini. Dan itu soalan yang besar. Kita sudah lama, pihak seperti Bersih dan sebagainya telah lama memperjuangkan hak mengundi di luar kawasan. Tetapi SPR enggan mengambil berat dan tidak ada keitisaman daripada kerajaan persekutuan untuk melaksanakannya. Tapi saya rasa apa yang isu yang sekarang adalah sama ada pengundi Johor di Singapura itu merasakan PIN ini penting. Kalau mereka rasakan penting, sekalipun kadar mengundi mereka mungkin tak setinggi PIU 14, ia akan menghantar satu mesej kepada pengundi di Johor untuk keluar mengundi. Kalau kita lihat pada PIU 14, masa itu hari mengundi sengaja ditetapkan pada hari Rabu. Tetapi ini cuma memarahkan rakyat sampai ada yang menghulurkan bantuan kewangan untuk mereka balik kampung dan sebagainya. Dan juga di luar negeri ada yang adakan amazing race untuk hantar undi balik kampung kan. Apa yang terjadi sebenarnya bukan bilangan kecil yang balik mengundi ataupun hantar balik undi posnya sampai mengubah keputusan. Tetapi kesungguhan mereka untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya dan menentukan nasib tanah air itu menyebabkan orang yang berada di kawasannya rasa malu kalau tak keluar mengundi. Jadi ada isunya adalah sama ada kita boleh menaikkan semangat itu dan untuk menentukannya. Dan ini kembali kepada parti politik. Apa yang mereka menawarkan? Mereka tak boleh katakan, saya nak stability. Stability untuk apa? Mereka tak boleh katakan, keluarlah mengundi untuk menghalang kluster mahkamah kembali berkuasa. Selain itu, apa yang anda boleh tawarkan? Itu yang kita kena tanya. Siapa adalah
penawar penyelesaian, problem solver. Kalau dia tak boleh solve, maka sudah tentu ramai tak akan keluar mengundi. You perlu excitekan voters. Prof, apakah mungkin sejarah 2018 itu diulang semula, semangat itu? Kerana dikala orang melihat kepada semangat pulang mengundi itu ialah gerakan yang bermotifkan untuk menukar keputusan dan sebagainya, tapi ada juga anak muda seperti saya secara pribadi, saya rasakan itu adalah semangat rakyat Malaysia tanpa melihat kepada perbezaan parti untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia. Tapi ini pilihan raya negeri Johor. Adakah semangat itu sama? Adakah rasa kekitaan dan juga tolong-menolong itu akan wujud untuk PRN pada kali ini? Kalau berbalik kepada Prof tadi, itu terpulang kepada ahli parti politik untuk mainkan isu. Tetapi di kalangan rakyat secara marhain atau secara keseluruhannya, dengan himpitan yang berlaku dalam masa 3 tahun ini, adakah ia dapat dijelmakan dalam konteks negeri Johor? Ini terpulang pada bagaimana kita melihat dan atau menilai mentakrif perubahan yang berlaku sejak 2018. Kalau kita lihatnya masih terperangkap dalam paradigma dua barisan yang bersaingan, kita akan rasa kecewa kerana hari ini kita tak lihat itu boleh menjadi satu realiti. Sebaliknya kita lihat kedua-dua gabungan yang besar itu telah berpecah kepada kecil. Sebaliknya, kalau kita melihat apa yang berlaku sejak 2018 itu adalah satu peralihan bukan kepada satu sistem dua gabungan tetapi kepada persaingan pelbagai parti yang mampan. Dan jadi itu bukan perkara buruk. Kerana apa yang kita lihat secara jelasnya sejak MOU yang ditandatangani oleh Kerajaan Persekutuan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dengan PH telah membawa banyak perubahan. Kita sekarang ada peruntukan yang saksama kepada ahli parlimen, kerajaan dan juga PH. Malangnya tak sampai semua ahli parlimen lagi. Kita akan ada undang-undang anti lompatan dan sekatan penggal kepada Perdana Menteri yang bakal dibentangkan pada bulan Mac. Jadi yang perkara ini sebenarnya bukan susah sangat. Dia tak kisah pasal agama, kaum, bahasa dan sebagainya. Tetapi kenapa dahulu tak berlaku? Kerana parti yang memerintah itu ingin memonopoli kuasa. Malah parti pembangkang yang berkuasa pun tidak ingin mengubah kelebihan itu. Jadi apa yang kita lihat dalam masa setengah tahun lebih ini membawa lebih banyak perubahan daripada 20 tahun sejak reformasi, daripada 22 bulan di bawah Pakatan Harapan. Jadi itu sebenarnya satu perubahan yang cukup baik. Kalau kita dapat kestabilan sekarang macam ini, negara akan maju. Kerana apa yang berlaku di bawah BN adalah kestabilan tanpa persaingan, maka berlaku korupsi. Di bawah PH adalah persaingan tanpa kestabilan. Apa yang kita perlu adalah kestabilan dan persaingan yang bersama. Ini memerlukan sesiapa yang berkuasa haruslah melayani pembangkang secara adil. Dan pada masa yang sama, pembangkang harus bersaing berdasarkan idea dan polisi dan bukan sahaja memburuk-burukkan parti yang pemerintah. Dan kita lihat sebenarnya ini berlaku. Dari segi itu saya tidak bersetuju bahawa PRN ini diperlukan kerana kita tidak stabilan. PRN ini tidak diperlukan tetapi ianya sudah pun terjadi, Prof. Bagaimana kita melihat kerjasama politik luar jangka mungkin bakal berlaku di Johor. Di Johor ni juga nanti memungkinkan muda untuk bertanding. Pejuang pun sama. Dan di peringkat persekutuan kita ada MOU seperti mana Prof katakan yang mewujudkan kestabilan. Justru bagaimana percaturan dan juga kerjasama di Johor ini memberi kesan satu dan juga kerjasama yang macam mana yang mungkin akan jadi dengan mengambil kira ada serpihan-serpihan parti-parti kecil ini yang mungkin kita ada impaknya yang kita dapat nilai dalam PRN mendatang ini. Kerja sama luar jangka tu kita boleh bahagikan pada peringkat pertama adalah PH dengan parti-parti pembangkang yang lain. Kedua adalah sama ada dia boleh sampai kepada
sebarang persefahaman dengan PN, Perikatan Nasional. Daripada segi peringkat pertama, saya rasa PH dan MUDA senang mencapai peraturan kerjasama. Kerana kerusi yang sedia ada dipegang oleh PH, kebanyakannya akan dikekal pada parti yang sama, kecuali ada peraturan istimewa. Tetapi MUDA boleh bersaing di bawah kerusi yang dahulunya dipegang oleh Bersatu. Dan mungkin satu dua kerusi mungkin ditawarkan kepada MUDA untuk menaikkan peluang kemenangannya supaya PH Plus ini boleh menampakkan peluang yang lebih besar. Saya rasa Pejuang juga mungkin diberi peluang satu dua. Tetapi warisan mungkin agak susah. Kerana warisan dia sebenarnya tak ada asas di Semenanjung. Kalau dia nak bergantung kepada pengundi Sabah dan Sarawak di sini, mereka tertabur. Bukan dia tertumpu di satu kawasan atau dua. Jadi itu keadaannya. Apa yang menarik sekali adalah sama ada juga di antara berlaku dengan Bersatu dan sebagainya. Saya rasa itu menjadi agak susah, tetapi mungkin yang berlaku adalah Bersatu akan bersaing dengan parti-parti sepihannya, iaitu Pejuang dan MUDA. Dan bukan daripada PH. Itu saya rasa kita kena bincang, minum kopi, nanti kita bincang semula dalam agenda awal ni selepas kita dapat drawing board ni bagaimana. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam agenda awal ni pada malam ini. Ini adalah perbincangan kami. Adakah pengundi akan keluar berpartisipasi dalam PRN Johor? Dapatan yang menarik juga oleh Profesor Wong Chin Huat, saintis politik kita. Kita akan bincang lagi, Prof. Sekian saja agenda awal ni untuk malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, ada cerita anda sebagai bakal pengundi di negeri Johor, kongsikan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.